statistik. Statistik. Okey, nampak kat situ. Dan sekarang ni kita dah mula. Kalau tadi berperang, bergaduh, bertekak pasal politik, kebenaran pro vaksin, anti vaksin, COVID-19 dan sebagainya. Dan sekarang ni kita baru nak lega sikit, dah timbul pula, iaitu bertekak antara pro ustaz ni, pro pendakwah ni. Okay. Caprice. Oh, tak tahulah. Tak, Caprice nak buat apa? Ha? Tahulah. Aku tak ambil tahu sangat. Tapi macam kecoh kan. Ada few lah DM aku tanya apa jadi dengan Caprice. Lepas tu Abang Zizan, Ustaz Abilio ke Caprice? Macam apa ni kan? Itulah, tak, kita ni jangan kita jadi air batu api nak melaga-lagakan orang. Itu je. Kita jangan jadi macam tu. Diorang ni punya permasalahan ni sebenarnya kita kena tolong selesaikan sebagai orang Islam. Kita tak boleh sebab dua-dua orang Islam, dua-dua pergi Gaza, dua-dua nak tunjuk yang Islam ni baik. Tapi bila jadi macam ni, itulah yang kita sebagai orang Islam, kita tak boleh nak galakkan diorang ni terus bergaduh. Kita kena cuba selesaikan. Kita kena doa diorang ni baik balik, bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda semua. Potong rambut malam tadi. Sebab video-video saya yang sebelum ni adalah salah seorang daripada sahabat tu, dia komen, "Bro, mandi dulu sebelum buat video." Saya faham maksud dia tu, dia bergurau tu. Okay? Mana-mana komen-komen yang negatif, saya jadikan ia sebagai komen yang ataupun teguran yang membina. Dia kata suruh mandi sebelum buat video. Padahal dah mandi lah. Okay? Cuma mungkin sebelum ni potongan rambut agak kembang, berterabur, serabut dan sebagainya. So nampak macam belum mandi. So nampak sekarang dah potong kan. Okay? Yang ni nombor 2. Atas tak usik. Ada sikit lah bagian dah gugur-gugur dengan faktor usia. Okay? Nampak kat situ. Okay? So muda lah 10 tahun. Okay? So nampak kemas sikit lah Okay, terima kasih kepada anda yang sudi like, subscribe, komen dan sebagainya. Okay, terima kasih diucapkan. Okay, so hari ni nak cerita pasal apa? Pedih mata ni apa hal ni? Okay, aduh, pedih. Okay, tak apa, kita teruskan. Okay, yang penting bukannya pedih mata yang anda nak dengar, tapi luahan hati ataupun ulasan yang anda nak dengar. Tak habis-habis lagi pasal isu ni. Tak apa, hari ni kita petik nama-nama yang lain pula. Nama siapa kena petik hari ni? Tapi minta maaf cakap, ramai yang komen nyatakan seolah-olah saya ni kejar like, kejar follower dan sebagainya. Kalau anda perasan, anda tengok channel saya, okey, ianya bermula pada 2008, okey. Dan start daripada itu saya upload video-video yang lebih kepada promosi perniagaan saya. Okey, terutamanya produk-produk LED lah, LED untuk motosikal dan kereta. Okey, cuma baru-baru ini saya dah tak boleh tahan. Saya rasa dah tiba masanya untuk saya beranikan diri, okey, bersuara tentang isu-isu yang panas, okey, demi negara tercinta. Okey, kasih bongkar. Tapi permulaan yang orang kata cukup memeranjatkan, okey, iaitu video yang baru-baru saya upload minggu lepas rasanya, yang berkaitan dengan isu panas Ustaz Abilio yang kita kasihi, kita sayangi, okey, yang mana telah ramai yang di luar sana yang lebih hebat daripada saya, YouTuber, okey, yang mana saya terkejut. Dalam masa sehari saya tengok saya upload malam, pagi tu saya tengok dah 10,000 view. Dan sekarang ni yang terbaru selepas saya rasa dalam seminggu lebih kan, 180,000 kot macam tu. Okay, video yang mula-mula tu lah yang saya buka topik berkaitan dengan video viral Ustaz Abilio. Okay, jadi saya bukan ambil kesempatan dan saya bukanlah orang kata taksub dengan beliau, tapi saya terpanggil. Okey, permulaan video tu lebih kepada nampak ialah orang Malaysia ni kan, netizen ni dia suka benda-benda yang panas, benda yang seorang macam nak melaga-lagakan. Video pertama tu saya nampak memang seolah-olah saya macam cuba nak tarik follower dengan cara penyampaian yang agak kasar, ganas, macam nak bergaduh dan sebagainya. Tapi ialah, kita manusia tak dapat lari daripada melakukan kesilapan dan kadang-kadang kita terkeluar daripada landasan yang sepatutnya. Amarah yang timbul, hasutan syaitan, iblis dan sebagainya, maka jadilah seolah-olah saya ini mencetuskan ataupun menimbulkan suasana yang lebih kepada nak bergaduh. Dan ada yang mengatakan saya ganggu siasatan polis dan sebagainya. Kena faham kan, Firdaus Wong pun saya rasa saya tekankan dia pun seolah-olah lebih mengganggu. Tapi saya respect dengan beliau. Sebab apa? Pengadu-pengadu atau pemangsa memilih beliau untuk
orang kata membuat pendakwaan macam tu tapi yang tak seronoknya kerana apa? Kerana dia bagi hint-hint ya, dan akhirnya hint-hint yang ataupun berkias-kias lah konon, akhirnya orang tak dapat lari daripada mengatakan ini tak lain tak bukan mestinya tentunya Ustaz Abilio. Dan mana saya tengok dalam Telegram dia memang dia tak ada petik pun nama Ustaz Abilio, tapi hint tu dah nampak, dan lagi dia bersekongkol macam tu lah, ataupun seolah-olah menyokong tindakan ataupun aksi-aksi ataupun tidak tunduk Caprice. Jadi nampak kat situ. Jadi memang saya ulang tadi, iaitu video-video yang menimbulkan suasana tegang itu memang akan ramai yang view. Saya tak sehebat YouTuber lain, mereka punya video lagi gila-gila, mungkin sampai berjuta punya view. Saya barulah orang kata nak dapat 200,000 pun payah, tapi itu pun dah cukup banyak pada saya. Terkejut saya, buat video berapa lama daripada tahun 2008, tiba-tiba saya lari sikit daripada saya punya orang kata konsep, iaitu pengiklanan saya buat isu panas, tiba-tiba meletup Tapi selepas tu saya lembutkan, saya slowkan, saya redakan keadaan, yang mana matlamat saya tak lain tak bukan untuk memastikan Malaysia terus kekal aman dan makmur, di samping dengan doa-doa, dan saya juga macam seolah-olah bukan menasihat tapi cuba mendamaikan beberapa individu yang sedang top namanya. Memang tak payah cakap pun tak, bukan isu ni pun mereka dah top, tapi mereka tiba-tiba lagi letop kerana isu panas membabitkan. Itulah yang itu kes tu kan, yang tak bukan Fidas Wong, Caprice, Nadi Al-Nuri, Ustaz Fidas Wong dan beberapa nama yang saya petik ataupun saya selitkan Ustaz Ahmad Usam kerana ceramahnya, kemudian Ustaz Abu Syafiq makan kacang, dan brother ataupun kanda Yusuf Azmi. Dan hari ni saya nak petik nama siapa lagi? Hari ni saya target 2 nama, tapi petik tanda sayang, bukan petik cari pasal. Tu yang penting tu. Pedih mata ni, apa hal ni? Tapi ingat macam saya cakap tadi, kalau anda perasan, saya bukan kejar like semata-mata. Kerana apa? Baru-baru ni saja saya tergerak hati. Itu pun selepas saya beranikan diri, mendapat sokongan, dan mendapat poin-poin yang kuat untuk saya berceloteh, bukan main duk kromo, hantam kromo saja. Nampak kat situ. So saya nak sentuh sikit tentang apa yang dikatakan tentang isu video itu. Tak ada benda lain ke? No, ada. Relax. Tapi bukan apa, sebab saya rasa ada permintaan. Saya membantu untuk lebih memperjelaskan apa yang orang tak faham. Kadang-kadang saya tengok YouTuber lain, dia punya cerita bercelaru. No, saya tak bagus juga, tapi saya membantu. Ada YouTuber ataupun individu yang mengulas tentang isu ni, dia melirik kan, orang pun mengantuk dengar. So saya yakin penyampaian saya lebih padat, jelas, laju, mudah dipahami, dan dalam masa yang sama mendamaikan. Cuba menyampaikan tu, minta maaf bercakap, matlamat saya sekarang ni, kita nak Malaysia kekal aman dan makmur, harmoni, bukan bercelaru kan, dengan zaman teknologi yang canggih ni, zaman-zaman fitnah, zaman-zaman edit, zaman-zaman deepfake dan sebagainya. Jadi susah kita nak menyatakan yang mana berada di pihak yang benar, mana berada. Sekarang ni masalahnya kita tercemar dengan, orang kata kalau dulu bergaduh kerana politik, bergaduh kerana politik, aku sokong parti sana, aku sokong pemimpin ni, aku suka calon ni, ini menipu, apa semua, politik. Padahal kita bertekak dalam WhatsApp, Facebook pasal politik, apa yang kita dapat? Mereka di barisan pembangkang ataupun kerajaan, duduk parlimen, gaji jalan. Kita bertekak, apa kita dapat? Kalau kita masalah kesihatan, masalah cedera, masalah apa saja yang kita berlaku, masalah di kampung apa semua, siapa yang datang melawat, siapa yang tolong? Tak lain tak bukan, kalau kita duduk dalam kampung, kejiranan tu yang penting tolong tu. Dia bertekak pasal dia, tiba-tiba jiran tetap datang tolong. Adakah YB, ahli parlimen apa semua akan datang membantu dalam masa terdesak? Tak juga. Kadang-kadang kita pun perasan mereka datang waktu nak penamaan calon pilihan raya, masa nak mengundi tu. Itu je lah. Terasa pula, itu hak saya bersuara sebagai seorang rakyat. Anda dah dipilih sebagai pemimpin, politik pula boleh boleh sikit lah. Anda adalah pilih sebagai pemimpin, so bimbinglah ataupun pimpinlah rakyat dengan baik. So sekarang ni politik kita tolak tepi. Lepas tu ada pula bergaduh pasal apa? Vaksin dan anti-vaksin, pro vaksin, anti-vaksin. So minta kerajaan dapat menangani perkara ini sebaik-baik mungkin. Buktikan bahawa vaksin itu adalah terbaik untuk rakyat, dan mana yang anti-vaksin tu buktikanlah. Jangan hanya dengar-dengar daripada
individu-individu ataupun mereka yang belum tentu sahih. Tapi tak apa, kita dengar cerita, kita akan rentas negeri dibolehkan dalam masa terdekat, berdoa. Dan bukan setakat rentas negeri, tapi kita dapat harap-harap dapat menurunkan jumlah mangsa-mangsa COVID ini. Okey, statistik. Okey, nampak kat situ. Dan sekarang ni kita dah mula, kalau tadi berperang, bergaduh, bertekak pasal politik, kebenaran pro vaksin, anti vaksin, COVID-19 dan sebagainya. Dan sekarang ni kita baru nak lega sikit, dah timbul pula, iaitu bertekak antara pro ustaz ni, pro pendakwah ni. Okey, dan kita dicemari oleh insiden yang cukup memalukan ini, iaitu insiden perkara yang memalukan dalam bidang dakwah di Malaysia, dunia dakwah, dunia Islam, dunia dakwah ataupun Allah gatal pula hidung ni. Apa kita rasa cakap selagi boleh bertahan. Okey, golongan-golongan pendakwah bercakaran, ada pro sana, puak sana, puak sini. Okey, hin sana, hin sini. Okey, cukup memalukan. Okey, cukup sedih. Okey, nampak ke situ. So sekarang ni tajuk utamanya adalah aib dan jenayah. Okey, yang pernah dibentangkan oleh kira kawan baik jugalah, kawan lama juga, lama tak jumpa kan, Kamal Effendi, yang mana dia buat VC video call Instagram ke apa tu dengan Ustaz dengan dia tak panggil dia Ustaz Firas Wong. Okey, tak apa, saya cuba mungkin membantu menerangkan ataupun meredakan keadaan sekarang ni. Okey, ini adalah pendapat peribadi saya. Kita Malaysia, rakyat Malaysia berhak bersuara. Okey, cuma saya kontrol. Kalau saya silap, saya minta maaf dan boleh tegur saya di ruang komen. Saya tak off komen saya. Okey, nampak kat situ. Okey, aib dan jenayah. Okey, jenayah. Okey, contohnya sesuatu perkara yang dilakukan oleh mana-mana individu, okey, sama ada sengaja atau tidak, okey, yang mendatangkan kesalahan. Mana kesalahan itu sekarang ni zaman teknologi ianya boleh terakam melalui CCTV, dashcam, handphone ataupun tidak terakam sama sekali dan dijatuhi hukuman setelah berlaku perbicaraan. Itu adalah jenayah. Dan walaupun tidak dijatuhi hukuman, okey, hakim dan sebagainya, hasil daripada perundangan, okey, jadi itu adalah satu jenayah. Okey, faham tak faham okey, contoh lagar lari, beragut dan sebagainya, okey, itu adalah jenayah. Dan termasuk gangguan seksual, okey, itu adalah satu jenayah. Very clear, jelas kan? Okey, aib. Okey, aib ni kita ambil yang ringan-ringan dulu. Contoh, suami isteri. Okey, isteri dia rakam suami dia masa tidur berdengkur, bunyinya kuat. Okey, dan dia upload suami dia berdengkur dalam Facebook, YouTube, WhatsApp dan sebagainya. Itu adalah aib. Contoh lain apa? Saya korek telinga, lepas tu saya tengok lepak-lepak dengan kawan, sambil kawan tengah makan, saya korek telinga. Jadi kawan pun rakam ataupun kawan pun menceritakan perangai buruk saya. Si Yafi tu tak pernah hormat orang langsung. Aku tengah makan ni dengan kawan-kawan, dia pergi korek telinga. So dia cerita kat orang, itu mendedahkan aib. Apa kata seelok-eloknya tegur, kau ni aku tengah makan ni, kau janganlah korek telinga, tak elok perangai kau ni. Kau korek telinga kan, lepas tu kau siap tengok-tengok, dia tunjuk lagi kat kawan ni apa benda ni. Tegur cara elok. Okey, itu aib. Very clear. Okey, dalam isu Ustaz Biliu ni, okey, ada yang kata aib, ada yang kata jenayah. Okey, dia macam ni. Okey, selagi mana saya yakin ia adalah satu fitnah, selagi mana kita kena yakin, kena berpegang ianya adalah satu fitnah. Sebab apa? Tuan punya badan tidak mengaku, okey, tidak mengaku bersalah atau tidak mengaku bahawa dalam video tersebut tubuh badan tu atau muka tu itulah beliau sendiri. So dia tak mengaku dan mungkin akan ada pendakwaan, perbicaraan, rakaman dan sebagainya. Kita tunggu dah lihat, dan ada siasatan polis. Jadi kat situ maknanya itu belum lagi jadi satu jenayah. Okey, dan tapi perbuatan itu jenayah, tapi dia tak mengaku. Okey, kenapa tak mengaku? Kerana ada fakta-fakta, ada poin-poin penting, iaitu dalam siasatan mungkin ianya adalah deepfake. Saya tak kata ia mungkin deepfake, tapi saya tak kata ia memang deepfake. Tapi saya tetap mengatakan ia tetap sebagai satu tuduhan dan satu fitnah. Selagi mana walaupun menampakkan video tu nampak real. Saya dah cakap dengan beberapa orang kawan, okey, yang tak pernah tengok video tu, dia tanya saya dan saya bagi tahu saya dah tengok dan saya tak akan dedahkan. Saya tak akan tunjukkan. Kalau dia terjumpa, itu kira nasiblah dia terjumpa.
ada yang dah pandai nak cari ke mana. Saya pun tak terangkan macam mana, dan dia tanya pendapat saya tetap mengatakan ianya adalah fitnah. Okey, walaupun kalau ada individu yang menyatakan dia dah tengok dan dia yakin itu hak dia, dia nak yakin itu adalah video betul, itu hak dia. Tetapi kalau dia yakin dibuatnya macam kata Ustaz Ahmad Husam yang saya nampak, anda pun ada nampak jawapan beliau, dibuatnya bukan, saya sampaikan ni nampak, dibuatnya bukan, so jatuh fitnah. Okey, kalau memang betul dia pun, dan dia minta maaf dengan mangsa, minta maaf dengan keluarga mangsa, dan dijatuhi hukuman, okey, so itu hal dia, kalau bersalah, kalau betul dia. Okey, tapi kita yang duk sebar-sebar, sebab tu saya tak sebarkan video tu. Saya tertengok pun sebab apa, saya nak menilai. Okey, dan hak saya untuk menilai, hak saya untuk bersuara bahawa saya katakan itu adalah deepfake. Okey. Tetapi bagaimanapun, kalau kata pihak polis, pakar forensik, pakar kesihatan apa semua menyatakan ia adalah sahih, mungkin disebabkan ada video-video lain, saya tak boleh menidakkan ataupun mempertikaikan kata putus daripada pihak polis. Kita kena hormati undang-undang. Tetapi masalahnya, macam Brother Firdaus Wong ni, kita sedia maklum, dia melebih-lebih, kan? Melebih-lebih, kan? Macam saya cakap tadi, okey, sepatutnya kita kena siasat. Okey, kita kena berjumpa, bukan di sebelah pihak. Okey, saya nak tanya, okey, contoh, saya respect dengan kata-kata Brother Firdaus Wong. Nampak ke situ video saya dah lebih kepada bukan taksub kepada mana-mana pihak, bukan pro ke mana-mana pihak, tapi lebih kepada mengulas dan matlamat saya untuk mendamaikan, dan penghujungnya kita minta supaya nama Malaysia ni kembali normal ataupun harum seperti sedia kala, seperti sebelum ini, dengan kerja-kerja amal kita, dan kita nama-nama yang mengharumkan dalam bidang sukan, perlombaan dan sebagainya. Okey, bukannya tercemar dalam orang kata perkara dunia dakwah di Malaysia ni. Jadi saya respect dengan Firdaus Wong. Dia kata dia tidak akan berani, okey, mengambil tindakan, okey, bersungguh-sungguh dalam isu ini, okey, dan beliau tidak takut dengan kutuk, maki, hamun, caci, cela dan sebagainya daripada netizen kerana dia dah biasa. Tapi dia tak mahu, okey, dia dia takut pada Allah, dia kata. Semua kita kena takut pada Allah. Okey, takut berdosa kerana apa? Tidak membantu mangsa. Yang tu saya respect. Okey, tapi dalam masa sama, okey, patutnya dia tak payah nak hin-hin. Okey, tunggu saja. Kalau ada pendakwaan, bawa ke majlis perundangan macam Brother Yusuf Azmi katakan. Bawa ke landasan yang betul, dan tak perlu nak hin-hin, tak payah nak kias-kias. Ya betul, dalam Telegram anda Firdaus Wong, kalau dia dengar dah video saya ni kan, okey, kalau dia dengar, saya petik saya search, tak jumpa pun perkataan ataupun nama Ustaz Biliu dalam anda punya Telegram. Tapi anda punya hint tu, dan mulalah orang kata anda punya follower pro tu apa semua, komen yang kata menjadi lebih kepada macam batu api dan sebagainya. Saya tetap berpegang pada prinsip saya, ataupun orang kata takut ni saya kalau anda rasa takut pada Allah, yakin, saya lagi takut. Sebab apa? Saya takut benda tu fitnah. Tapi anda seolah-olah macam orang kata macam berada di sebelah pihak yang mana belum dijatuh hukuman. Dan saya pun pelik, kenapa abang kepada mangsa bersungguh-sungguh buat video yang sumpah laknat tu. Okey, sumpah laknat, walauhal adakah dengan sumpah laknat tersebut boleh menjatuhkan terus hukuman kepada yang tertuduh? Kita ada perundangan, jadi bukan semudah itu, kan? Dan kalau betul, saya nak tanya, kalau lah Firdaus Wong dengar ataupun tonton video saya ni, saya nak tanya, anda kata anda ada bahan bukti yang cukup, bahan bukti yang cukup untuk membuat pendakwaan ataupun meyakinkan orang ramai tentang isu ini. Okey, saya nak tanya, dengar, jika betul, okey, pengadu-pengadu berjumpa dengan anda dan anda ada bahan bukti tersebut, nak tanya sikit lah, adakah video yang bocor ataupun video yang terdedah aksi tersebut dalam satu akaun Telegram, adakah video tersebut sebahagian daripada bahan bukti yang anda akan gunakan untuk buat pendakwaan dan sebagainya? Saya ulang,
Saya ulang bagi jelas dan faham. Adakah video yang bocor ataupun video yang terdedah dalam satu akaun Telegram yang kita tak tahu siapa dia punya tuan atau admin dia, adakah video-video tersebut sebahagian daripada bahan bukti yang anda akan gunakan? Jika ya, okey, anda patut, ataupun jika ya, jawab ya. Tak apa, nanti saya PM anda kot, ataupun saya cari. Okey, saya nak cuba huraikan semua. Okey, jika mungkin anda akan jawab, oh tak mau, tak boleh nak jawab, takut mengganggu siasatan polis. Sedangkan itu jawapan yang tidak kukuh, kerana anda sekarang ni pun dah melebihi daripada tugas polis. So jawab pergi jawapan, adakah ianya sebahagian video-video itu? Dan jika ya, okey, bagaimana video ini boleh terdedah? Pening nak jawab kan? Okey, video ini boleh terdedah sebab apa? Sebab mangsa yang kononnya, saya cakap mangsa yang kononnya mendapat gangguan seksual. Kenapa saya cakap kononnya? Nanti saya terangkan, okey. Mangsa yang kononnya dapat gangguan seksual telah mendedahkan video ini kepada beberapa individu. Walhal benda ni dalam siasatan, sepatutnya tak boleh. Itu bahan bukti. Dan apa tujuannya? Kalau tujuannya nak mendedahkan untuk menjatuhkan, mengaibkan Ustaz Abilio, dedahlah muka sendiri sekali. Faktor keselamatan, no, itu bukan poin yang betul. Anda dah dedahkan Ustaz Abilio, habis faktor keselamatan Ustaz Abilio anda tak fikir. Oh, dia je jadi mangsa, muka anda bila nak dedahkan. So, kalau betul maknanya Ustaz Firdaus Wong ataupun saudara Firdaus Wong, dedahkanlah sekali. Alang-alang anda dah bagi hint dan orang dah tahu hint anda tu adalah Ustaz Abilio. So, video dah bocor, dedahkanlah. Kan? Jangan berat sebelah. So, maknanya kalau nak langgar sangat kerja polis, okey, nak promote sangat benda ni, okey, langgarlah. Dedahkan nama. Jumpa saya pun tak apa, saya nak tengok video tu depan mata. Tapi siapalah saya? Okey. Tadi saya cakap tadi konon nanti saya takut terlupa. Kononnya saya cakap tadi kononnya mangsa yang kononnya dapat gangguan seksual, dia dedahkan video ni. Yang ni akan jatuh fitnah. Okey. Sebab apa saya kata timbul perkataan kononnya? Kononnya mangsa. Mana ada orang dapat gangguan seksual boleh rakam sampai macam tu? Orang yang dapat gangguan seksual ni, dia punya trauma, dia tutup handphone, dia block. Kan? Jadi kat sini pelik. Dapat gangguan seksual ke suka sama suka? Dan bila saya video sebelum ni saya keluarkan perkataan suka sama suka, maknanya orang anggap saya setujulah bahawa video tu suka sama suka antara Ustaz Abilio dengan mangsa. No. Dia buat satu perancangan, nak buat fitnah, nak buat tuduhan dan mana menggunakan sistem ataupun edit video, adik gambar deepfake ni, okey. Tapi silap. Dia tak menampakkan benda ni sebagai satu gangguan seksual, tetapi suka sama suka. Jadi kat situ saya cakap video ni ada kekeliruan, ada kemuskilan. Okey. Dan bila video ni bocor, bermaksud anda mangsa-mangsa ni telah dedahkan video ni, sebarkan video ni, send video ni kepada beberapa individu ataupun ramai individu. Yang kat sini dah jadi fitnah lah pula. Firdaus Wong, anda dah buat laporan polis baru anda tak dedahkan video tu, tapi anda difitnah. Caprice pun sama. Mungkin Nadir Anuri pun sama. Dan yang paling tak syoknya lagi, adakah video ini pernah didedahkan kepada anggota polis untuk siasatan? Dah kat sini anggota polis pun terkesan. Dah orang tuduh buat fitnah kan. Adalah ni anggota polis ni kan yang buat siasatan ni dedahkan. Nampak kat situ. Jadi kat sini, dalam hal ni kita kena tahu, adakah, sebab itu saya ulang banyak kali, adakah video yang terdedah itu, yang bocor itu sebahagian daripada bahan bukti daripada mangsa? Jika ya, bermakna mangsa perlu disiasat. Kenapa dedahkan video ni? Dedahkan video ni yang seolah-olah lebih kepada satu perancangan untuk menjatuhkan nama Ustaz Abilio, kan? Walhal benda ni masih dalam siasatan. Nampak kat situ. Okay? Dan setakat bukan saja memalukan atau mengaibkan, menjatuhkan Ustaz Abilio, tetapi nama negara.
Nampak kat situ. Dia berbeza dengan yang baru-baru ni viral. Okey. Siapa tahu? Kilometer. Saya panggil dia kilometer lah. Kak KM. Kilometer. Saya tak tahu nama betul dia. Okey, benda ni dah viral beberapa hari. Saya mula buat tak tahu. Saya sebenarnya memang suka buat tak tahu. Kan? Tapi bila dah terdetik okey, sampai masa dia ada related. Okey, yang itu lain. Kak KM ni dia dedahkan aib dia sendiri. Kalau tadi saya bagi contoh contoh aib dan contoh jenayah boleh tengok balik permulaan video tadi. Okey, sekarang ni yang Kak KM ni dia lain. Dia dedahkan aib dia sendiri. Yang ni jadi kes lain pula. Okey, itu lain. Itu dedahkan aib dan perbuatan tu jenayah. Jenayah ni itulah. Dia bukan jenayah, dia satu perbuatan yang orang kata sebab dia rela. Dia bukannya menganiaya. Jenayah ni dia lebih kepada menganiaya seseorang. Jadi samalah tadi mendedahkan video yang kononnya gangguan seksual tu, itu menganiaya. Betul. Memang salah perbuatan individu. Tapi kita pun nak kena faham juga, dibuatnya betul deepfake. Bukan dibuatnya betul, memang tak deepfake, memang deepfake. Saya menganggap itu ada deepfake. Kita kena siasat siapa lelaki sebenar dalam aksi tersebut. Nampak ke situ? Okey, macam berbalik pada kes Kak KM tadi. Dia tu lain. Yang itu dia memang dedah aib dia sendiri, bukan orang lain. Kalau video tu dia buat, dia rakam, terbocor, okey, tapi ada orang lain yang dedahkan video tu, itu lain. Dan sekarang ni aib dia bukan dia saja dedahkan Kak KM ni. Anda di luar sana pun sama mendedahkan aib. Nampak? Konon-kononnya kita kena faham, matlamat tidak menghalalkan cara. Jangan ingat kita petik nama satu ustaz ni, dia condemn, dia tegur, ustaz ni bagi nasihat, artis ni bagi nasihat kepada Kak KM. Anda petik video dia, ambil video dia, masuk, tapi yang gambar tak senonoh Kak KM kita ni, Kak KM kita, tak boleh lah. Okay, anda selitkan. Dan video tu dipampang apa semua, dan orang share. Bayangkan saham dosa anda kerana share atau berkongsi video tersebut. Nak tegur lah. Kita ambil rakaman daripada ustaz tu, daripada PU ke, da'i ke apa ke, dah. Tak payah kita nak selitkan video tu. Ini tak ada yang bukan setakat dia upload video yang lagi tak senonoh tu, dia upload, dia share video Kak KM tu. Cuma kat sini alang-alang dah petik nama Kak KM ni. Okey. Sebab saya suka petik nama kan. Okey. Tadi sebut nama Kamal Fendi, saya sebut tadi sebab Kamal Fendi dia ada buat sidang video dengan Firdaus Wong Okey, tapi beliau lagi hebat daripada saya. Bukan hebat, jauh lagi hebat. Saya ni pendapat peribadi, dia lain. Level dia penganalisis jenayah. Kita pernah sama-sama Kamal. Kalau dia dengar video ni lah Kamal Fendi, kita pernah sama-sama dalam satu program Malaysia Hari Ni. Ingat? Ingat tak topik tu? Tak apa. Nanti ada dalam YouTube saya. Okey. Jadi berbalik pasal Kak KM tadi tu. Okey. Jadi dia dedahkan aib dia dan kita pun sebarkan aib dia lagi. Buat apa? Tetapi pun ingat Kak KM, kalau Kak KM dengar video saya, tonton video saya, ingat, teguran daripada ustaz, daripada artis lain, daripada PU, da'i dan sebagainya, penawar-penawar kepada anda, itu tandanya apa tahu? Orang sayang. Orang sayang dengan Kak KM. Kalau tak sayang, lantak kau lah. Mati cepat lah. Tu kasar sikit bahasa dia, tapi tu kasar bahasa saya pun. Orang kata bermotifkan nasihat macam tu lah. Saya bukan hebat sangat nak nasihat, tak. Macam sayang lah maksudnya. Jadi diorang ni bagi nasihat sayang dan nak lagi orang kata lagi tinggi darjat tu, kita bagi apa tau? Saya bagi macam ni, Allah sayang dengan Kak KM dan semua rakyat Malaysia ni. Tak kira Cina, Melayu, Indian, Muslim dan Muslim pun semua. Allah sayang kita sebab tu kita berada dalam apa yang kita nak sekarang ni. Apa yang kita inginkan, apa yang negara lain tak dapat, kita dapat. Keamanan, kemakmuran, makan, minum cukup. Miskin macam mana pun angkat bendera putih, ada yang bantu, NGO bantu apa semua. So Allah sayang Kak KM, rakyat Malaysia sayang dengan Kak KM. Semua kita satu Malaysia ni sayang menyayang. Apa lagi kita nak Jadi sedih tau jadi Kak KM udahlah lepas ni Kak KM pakai tudung elok-elok pakai tudung tau, tutup aurat, pakai tudung elok-elok jangan pakai tudung tapi ternampak tutup paras Allah sensor sikit, okey, tutup elok-elok. Masa tu lagilah sayang rakyat Malaysia, lagi semua.
Tak dapat nak bayangkan kan sekarang. Bayangkan, tak dapat nak bayangkan kalau kat KM ni kan ada ahli keluarga saya, ada orang kita lah buat macam ni. Tak dapat nak bayangkan. Okay. So kita nak benda ni orang kata lepas ni Malaysia berubah kepada yang lebih baik. Okay. So itulah. Okay. Apa lagi kita nak kat Malaysia ni, apa lagi kita harapkan di Malaysia ni. Okay. Jadi kesimpulannya kat sini, saya mengharapkan video saya ini orang kata mendatangkan manfaat untuk kita bersama. Saya bukan yang orang hebat-hebat, saya pun orang susah. Banyak lagi kesilapan saya, dosa-dosa saya yang lama yang tak terampun. Okay. Tetapi saya cuba untuk berubah ke arah kebaikan. Sama-samalah kita fikirkan. Okay. Jadi tersilap kata, terkasar bahasa, seperti biasa saya mohon maaf. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.